alam. InsyaAllah pada petang ini kita akan cuba membantu ataupun sama-sama membincangkan tentang RPT Bahasa Arab yang sudah dijajarkan. Ya. Jadi kami tak ada nak bercakap tentang jadual, ya. Lebih kepada panduan. Saya yakin sekarang ni guru-guru sebenarnya sekarang dah membina jadual RPT penjajaran tu. Harapnya semua jelas lah ya nanti. Untuk mana-mana guru yang dah menghadiri mana-mana taklimat ataupun bengkel sama ada anjuran PPD ataupun sekolah, hari ini sebagai kita refresh je lah, dan hari ini sebenarnya kita nak lebih menjurus kepada RPT Bahasa Arab tu sendiri ya. Okey, jadi untuk memberi penjelasan lanjut lagi lah tentang penjajaran ni tadi, kita pergi satu persatu slide ni ya. Mula-mula kena faham dulu ya penjajaran ni, kenapa dilaksanakan penjajaran kurikulum ni, alignment ni ya. Sebab kita sesi persekolahan pada asalnya bermula daripada Januari hingga November, tapi kerana ada pandemik COVID-19 ni, sekolah terhenti, bukanlah terhenti langsung tapi maksudnya tertangguh lah ya. Sesi PDP tu bermula daripada Mac hingga Julai. Jadi perlahan, suara perlahan. Sekejap komputer orang ni. Ni dah sampai rekod akak rekod. Okey. Jelas ya? Saya cuba jerit-jerit sikit. Okey, sesi persekolahan kita ini semua sebenarnya dah tahu dah, tak apalah kita refresh balik apa yang kita dah lalui sebelum ni. Sekolah bermula daripada Januari hingga Mac, kemudian kita terhenti daripada Mac hingga Julai, terhenti kehadirannya ke sekolah, tapi saya yakin ramai guru dan murid terlibat dengan PDPC sepanjang tempoh PKP, PKPB dan sekarang ni PKPP. Ya, jadi untuk tempoh Januari hingga Mac tu PDP telah berlangsung sekurang-kurangnya 30%. Bukan sekurang-kurangnya lah, lebih kurang 30% kita dah laksanakan. Berbaki 70%, dan 70% itu kita nak laksanakan bermula daripada Mac tu hingga inilah ya. Tetapi memandangkan nanti kita tengok ada beberapa kekangan-kekangan, mungkin capaian internet di satu tempat tak memuaskan ya. Macam-macam lah kekangan kita, itulah dilaksanakan daripada bulan Julai hingga Disember, nanti dipanjangkan sesi persekolahan tu dan kurikulum itu dijajarkan agar murid boleh mengikuti PDP itu dengan sempurna. Jadi untuk pengetahuan semua, guru yang terlibat dengan penjajaran ini, kurikulum ni adalah daripada tahun 1 hingga tingkatan 4 sahaja, tingkatan 5 tak terlibat. Asas pertimbangan pelaksanaan penjajaran ni kenapa? Inilah di antara sebab-sebabnya ya, kita nak kurikulum tu disampaikan. Saya tak baca detail sebab yang lebih penting nanti adalah tentang RPT ya, dan kita nak tengok PDP itu berlangsung juga, sama ada kita bersemuka macam sekarang ni sudah mula ke sekolah, kita laksanakan secara bersemuka, dan yang kedua secara offline lah, bukan, secara online ataupun apa-apalah peranti yang boleh akses yang boleh membantu PDP itu berlangsung ya. Ini model penjajaran kurikulum semasa krisis. Kita sekarang ni masih dalam krisis. Sebenarnya kalau kita tengok penjajaran pembelajaran teradu ni sama juga kandungan pedagogi pentaksiran. Ini adalah apa yang kita dah ada dah sebelum ni ya. Kandungan kita ada di SKP kita. Pedagogi kita dah ada dah cara bagaimana PDP itu dilaksanakan ya, menjelmakan di SKP itu dalam kelas, dan pentaksiran kita buat juga pentaksiran ni. Cuma bila kita berada dalam tempoh PKP ni, diolah sedikit untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa ya, sama ada bersemuka ataupun
tidak bersemuka. Nanti kita pergi detail lagi. Ya. Okey. Jadi kandungan kurikulum yang dijajarkan. Ini kalau sampai ke Disember 2020. Lebih kurang 23 minggu. Ada ikut sekolah lah. Ada sekolah yang buat 22 minggu, 21 minggu, ya. Jadi pengurangan minggu itu menyebabkan kandungan di SKP yang sebelum ni banyak. Kalau kita fikirkan secara umumnya daripada April lah kita nak sampaikan hingga November tu yang banyak minggu lagi, sekarang dah tinggal sikit dah. Dah tinggal 23 minggu je. Jadi kandungan itu kita bahagikan kepada asas, tambahan dan pelengkap. Ini adalah di SKP yang sedia ada ya. Kekal ada di situ mi'yar muhtawa, mi'yar ta'lim. Ya, mi'yar ta'alum. Itu masih ada lagi. Cuma dibahagikan daripada situ kepada asas, kemudian tambahan dan pelengkap. Okey. Dalam DSKP, kandungan asas ialah kandungan yang mesti dilaksanakan dalam kelas. Ya. Murid datang ke sekolah dilaksanakan dalam kelas, manakala tambahan dan pelengkap boleh dilaksanakan di rumah, di luar daripada kelas. Ya. Yang itu dipanggil pembelajaran teradun. Bermakna murid ni menerima pembelajaran dalam bilik darjah dan juga luar bilik darjah. Itulah dalam bilik darjah bersemuka, jumpa murid. Tapi sebagaimana yang semua maklum, sekarang ni sekolah-sekolah dia ada yang melaksanakan model 1, model 2 dan model 3. Okey? Model 1 dan 2 insya-Allah ya ikut kesesuaiannya, dia tak ada masalah nak laksanakan asas pelengkap, tambahan pelengkap tu dalam bilik darjah sebab dia ada masa yang cukup. Minggu tu penuh dia boleh murid datang tiap-tiap hari ke sekolah. Tetapi untuk sekolah yang melaksanakan model 3 ya, murid datang secara bergilir. Murid datang secara bergilir. Jadi mungkin Isnin dan Rabu. Isnin dan Rabu tu dia laksanakan PDP yang asas, yang penting-penting. Tajuk-tajuk yang utama ni. Macam kita bahasa Arab ni kemahiran. Kemahiran yang mesti diajarkan dalam kelas. Ya, tu kandungan asas tadi. Yang mana yang seterusnya kandungan tambahan dan pelengkap ini dijalankan di rumah. Contohnya hari Selasa, hari Khamis mereka ni berada di rumah dan waktu itu guru mengajar kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Ya. Kalau tengok di situ dalam talian tadi tu yang di rumah, aktiviti pembelajaran secara dalam talian, tele sidang, video pengajaran dan lain-lain. Pembelajaran kendiri berstruktur, aktiviti pembelajaran kendiri berasaskan pembelajaran dan kemahiran yang telah dipelajari sebelum ini. Jadi untuk pasaran ni kita tahu 4 kemahiran: mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Ya, jadi di situ nanti kita akan tengok JJ akan menyampaikan nak jadikan asas, mana satu nak jadikan pelengkap. Guru-guru boleh download dokumen penjajaran kurikulum bahasa Arab ni menengah dan rendah dalam laman web BPK. Ya, okey. Inilah dia tadi. Kalau model 1 dan 2 lebih banyak dilaksanakan dalam bilik darjah. Kalau model 3 banyak dilaksanakan di luar bilik darjah. Banyaknya jadi untuk yang di rumah tu antaranya sekarang ni yang banyak menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, ya. Okey, peranan guru memang sekarang ni guru dah berperanan lah ya, download dokumen dan sebagainya. Ini adalah dokumen cover dokumen penjajaran sekarang. Jadi kena tahu untuk sekolah menengah dia warna biru, daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 4 cover tu putih dan biru. Kalau sekolah rendah dia warna putih dan apa tu, hijau, turquoise. Ya. Baik. Jadi kita dengarkan dulu
InsyaAllah Ustazah Ainul akan teruskan untuk cadangan penyusunan RPT KSSM sekolah menengah. Kita dengar sekolah menengah dulu dan kemudian kita tengok sekolah rendah. Sebab kenapa saya gabungkan ni, kita ni bahasa ni kemahiran. InsyaAllah tak ada masalah untuk kita faham tentang dokumen penjajaran. Falyatafaddali mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Siti Sinamaya. Okey, untuk sekarang kita panggil sebagai DKP, dokumen DPK, dokumen penjajaran kurikulum. Jadi untuk panduan kita sebenarnya, kita memang berpandukan betul-betul kepada DPK dan kita tak gunakan DSKP lah untuk masa ni. Jadi kita fokus kepada DPK. Jadi semua guru sebenarnya perlu download DPK untuk semua tingkatan lah. Untuk ini untuk sekolah menengah. Jadi sebenarnya untuk bahasa Arab kita tak ada masalah sangat sebab kita hanya fokus kepada kemahiran. Jadi kalau kita tengok, kita tunggu presenting yang tu bahagian tu tak keluar lagi. Okey, kalau kita tengok masing-masing ada ke di tangan masing-masing DPK, salinan DPK, atau ada tak yang dah tengok dan semak DPK yang dibekalkan oleh BPK lah. Nanti kita tengok slide ini masih belum keluar. Jadi macam yang Ustazah Siti Sinamaya tadi sebut, kita perlu menjalankan PDP di sekolah, ada kandungan asas dan ada kandungan tambahan. Kalau kita tengok dan kita study pada dokumen penjajaran kurikulum, kita akan nampaklah di situ ada elemen yang kita keluarkan daripada kandungan ataupun mi'yar al-muhtawa di situ. Kita keluarkan dan dia jadi sebagai kandungan tambahan. Jadi kalau kita tengok, masih tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Okey, sabar dia kat sini. Okey. Kalau kita tengok di sini, okey dah keluar dah. Ini contoh Maharatul Istima' 1.2. Kita tengok pada kod dia 1.2 itu yang satu ialah istima', dua adalah tarakib. Kita tengok standard kandungan dia al-istima' ila tarakib wal istijabat laha hasbal mawaqif. Kalau tengok pada kandungan asasnya, kita perlu menyelesaikan 1.2.1 dan 1.2.2. Jadi ini kandungan asas yang kita perlu laksanakan di sekolah. Jadi tengok daripada elemen di situ, kita tengok alif, ba, jim. Yang tu 1.2.1, yang tu memang kita kena laksanakan di sekolah lah. Dan 1.2.2 at-tawfiq bainat tarakib al-masmu'ah wa tarakib al-maktubah. Apa kandungan tambahan dia pula? Kandungan tambahan yang ada dalam kotak urin. Jadi kita tengok 1.2.3 al-istima' ila tarakib wal ityan bima'aniha. Dan 1.2.4 al-istima' ila tarakib wa tasnifiha idhafiyah wa na'tiyah. Yang ni adalah kandungan tambahan. Jadi kalau tengok pada penjelasan yang tadi diberikan, untuk kandungan tambahan kita boleh buat di luar kelas. Atau kalau kita ada masa, kita boleh juga buat di dalam kelas. Tapi sekiranya ada kekangan masa, kita masih boleh laksanakan tapi di luar kelas dalam media ataupun dalam cara yang kita boleh laksanakan lah, contohnya melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram. Jadi kalau kita tengok contoh RPT, kita nak tengok macam mana RPT tu berubah berdasarkan DPK yang baru tu. Kita tengok nanti. Dah. Okey, yang ni tingkatan 4. Okey, baik. Tingkatan 4 pun sama juga. Tingkatan 4
dia sama sebab kita berkaitan dengan maharah, jadi benda yang sama juga berlaku. Yang berada dalam kotak merah adalah yang kita laksanakan di kelas, dan yang berada di dalam kotak kuning ataupun oranye adalah perkara yang kita boleh laksanakan di luar kelas. Dan untuk kita punya DKP ni untuk bahasa Arab kita tak ada kandungan pelengkap, memang kita tak ada. Jadi kita ada 2 elemen saja, iaitu kandungan asas dan kandungan tambahan. Baik, ini adalah contoh daripada RPT yang kita dah cadangkan untuk dilaksanakan di peringkat sekolah. Jadi ini asalnya RPT yang dicadangkan sebenarnya ikut kepada sekolah lah, untuk ubah RPT mengikut takvim sekolah masing-masing lah. Jadi ini adalah yang asal yang dicadangkan minggu 14, hari itu sepatutnya adalah 6 hingga 10 April, tapi kita ada PKP. Jadi macam mana kita nak ubah RPT tu, kita cadangkanlah untuk dia dibetulkan dengan pen pun boleh. Kalau nak type semula pun boleh, tapi dengan pen pun sebenarnya memadai lah. Tapi bergantung pada sekolah masing-masing lah, sekiranya pihak pentadbir mahu dia dibuat semula atau dirangka semula, maka cikgu-cikgu perlu type semula lah. Kalau kita tengok minggu 14, ini minggu yang kita terhenti hari itu, kita jadikan dia minggu pertama DPK. DPK, dokumen penjajaran kurikulum, kita buatkan tarikhnya 15 hingga 17 Julai. Baik, kat situ tajuknya kalau ikutkan adalah ittajih mubasyaratan. Jadi elemen yang kita kena ajar adalah 1.4 berkaitan dengan al-istima'. Al-istima' ilal faqrah. Apa kandungan tambahan dia? Kalau yang saya kotakkan dia, itu adalah berdasarkan kepada DPK. Itu sahaja yang kita perlu masukkan dalam kandungan asas. Manakala 4.3 adalah KT. KT adalah kandungan tambahan. Jadi di situ kita boleh rancang macam mana cara kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Maka kita tengok dan fokus kepada 4.1 dan 4.2. Manakala kandungan tambahan kita boleh laksanakan di luar bilik darjah. Kalau kita ada masa yang mencukupi di kelas, kita dapat contohnya ada sekolah yang dapat 4 masa untuk bahasa Arab, ada yang dapat 5. Kalau waktu tu mencukupi, 4.3 juga boleh diajar di dalam untuk perubahan. Jadi kalau ada soalan nanti boleh tanyakan dalam chat lah, ruangan chat Okey. Seterusnya untuk KSSR saya serahkan kepada Ustazah Wardah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya. Saya akan menyambung berkaitan penerangan mengenai bagaimana kita nak menggunakan dokumen penjajaran kurikulum yang telah bersedia ada yang mana setelah PKP berubah daripada DSKP kepada DPK. Okey, baik, saya akan menerangkan mengenai bagaimana kita nak menggunakan dokumen penjajaran kurikulum ini untuk menjadikan dia sebagai sebagai pengisian RPT kita nanti. Okey, baik, begini. Seperti sedia maklum, kita sudah tahu di dalam penjajaran terdapatnya kandungan asas, kandungan tambahan serta kandungan pelengkap. Kalau tengok cara menyeluruh tu, kandungan asas dan kandungan tambahan merupakan mi'yar ta'allum kita yang sebenar di dalam
dokumen standard di SKP kita. Okey, baik. Bila sudah menjadi penjajaran, kita akan buatkan yang kita tengok kat situ kandungan asasnya. Okey, kandungan asas tu ialah pembelajaran yang kita mesti ajar kepada anak murid-murid kita. Kandungan tambahan merupakan kandungan tambahan yang kita boleh yang mana kita boleh kita minta anak-anak murid kita aplikasikan di rumah. Kita laksanakan mereka boleh sambung di rumah. Seperti tengok contoh di sini, RPT minggu, contoh di sini ialah minggu 23. Kita boleh jadikan dia sebagai minggu ketiga dan kita mi'ar mutawa bagi kandungan asas tu kita masukkan mi'ar mutawa. Mi'ar mutawa ialah kandungan asas, merupakan standard kandungan kita ni. 2.1. Qiraatul kalimat wal jumal wal jumal al muwassa'ah. Kemudian mi'ar ta'allum tu yang kandungan asas tu kita masukkan ke dalam RPT kita. Kandungan tambahan kalau kita nak masukkan pun saya cadangkan boleh juga nak masukkan. Tapi yang kandungan asas kita masukkan semua. Kemudian kandungan asas tu kita highlightkan dia sebagai mungkin kita guna warna ke, warna merah. Kita gunakan warna merah, kandungan asas yang mesti diajar di dalam kelas nanti. Ni yang perlu ajarlah, yang wajib diajarlah. Kandungan tambahan ni kita akan pantau sebagai kandungan tambahan lah, sama ada di rumah, kita buat di rumah dan juga melalui media sosial yang seperti biasalah, melalui WhatsApp, Google Classroom. Seterusnya. Saya mencadangkan kita boleh ambil daripada minggu selepas cuti sekolah yang sepatutnya kita naik sekolah waktu PKP, iaitu minggu ke-13. 13 ke 14 macam tu. Jadi kita boleh minggu yang ke-14 yang asal tu kita boleh jadikan dia minggu pertama kita selepas kita naik sekolah lah, selepas PKP lah. So jadi dia selaras dengan dokumen penjajaran kurikulum kita. Kalau saya cadangkan kita bermula ambil daripada minggu ke-13. Nampak cantik. Jadi tak ada keciciran tajuk tu. Baik, seterusnya. Okey. Ini ialah kalau bagi contoh yang seterusnya. Ini ialah contoh bagi sekolah yang memilih modul 3. Yang mana dia berselang-seli lah. Yang ini jadual usbook yang seterusnya di luar bilik darjah. Maksudnya melalui media sosial lah. Sebagaimana yang kita laksanakan seperti melalui WhatsApp, video, Google Classroom. Jadi boleh kita kena tengok kandungan asas dan kandungan tambahan tu merupakan mi'yar ta'allum yang secara menyeluruhnya. Cuma kita pecahkan kandungan asas dan kandungan tambahan. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Okay, boleh buka, boleh on mic untuk saya membuka ruang untuk ruang pertanyaan, perbincangan. Kalau tak faham, silakan dibikin. Kita boleh highlight. Ya, kita boleh highlightkan KA
PKP tu. Kandungan asas dan kandungan tambahan kita highlightkan. Sebab baiknya begitulah, sebab bagi mudah kita nampak yang mana kandungan asas dan juga yang mana kandungan tambahan itu sendiri. Sebab kandungan asas ni kita memang wajib mengajar budak, murid di dalam kelas tersebut. Kalau kandungan tambahan kita boleh melalui WhatsApp, kita bagi dia latihan, pergi homework. Okey. Ada setengah sekolah itu ada yang tanyakan saya lah mengenai macam mana nak buat kita sekadar highlight tadi RPT tak perlu ikut apa yang takvim sekolah tentukan, tetapkan. Ada sekolah dia 21 minggu, ada sekolah 23 minggu. Jadi cikgu kena buat sendiri RPT mengikut takvim yang sedia ada pada sekolah masing-masing. Tak perlu keliru. Kita tengok RPT form 3 Ni RPT form 3. Lebih kurang macam ni lah. Kalau RPT form 3, dia dah bagi contoh daripada minggu ke-14. Kalau fikir secara logiknya, sebaik-baiknya saya mencadangkan agar ambil bermula daripada minggu ke-14. Tu cantik. Jadi tajuk yang awal-awal tu, kalau ikutkan minggu ke-13 tu sebelum cuti tu, masih kita tajuk yang pertama ataupun ada setengah sekolah baru masuk tajuk yang kedua. Jadi cantiknya kita ambil bermula minggu ke-14 lah kalau nak selaras dan nampak cantik, dan dia selaras juga dengan DPK yang tersedia ada, yang mana semua mahawir ada di dalam tu. Itu sekadar cadangan saya. Tapi bagi sekolah yang nak ambil daripada bermula selepas PKP, boleh juga, tapi saya sarankan pastikan tajuk-tajuk yang lepas, yang sebelum-sebelum ni sudah selesai diajar. Dan perlu ada evidennya lah, pastikan ada bukti, ada kita dah buat Google Classroom, tapi pastikan murid-murid tersebut dapatlah kandungan asas tersebut. Okey, baik Ustazah, saya nak tanya, dah tengok belum di PK bahasa Arab? Boleh tolong respon? Dah print. Tak di PK. Dah print dah. Jadinya dah nampak mana kandungan asas, yang mana kandungan tambahan. Kandungan asas, kandungan tambahan tu sebenarnya mi'yar ta'alum kita. Dan juga kandungan pelengkap kita tu.